Kejadah kau tak nak ambil vaksin kan? Kau tak nak pergi buat haji ke apa ke ni? Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So, hari ni Zaf nak berkongsi dengan you guys pengalaman Zaf apabila dapat pergi cucuk vaksin untuk dos yang pertama. Okay? Sebenarnya untuk pengetahuan semua, Zaf dapat notifikasi untuk mendapatkan vaksin ni adalah seminggu yang lepas. Waktu tu Zaf baru saja hantar mak Zaf untuk mendapatkan vaksin. Dia merupakan warga emas. Okay? So apa yang berlaku adalah Zaf saja je lah buka MySejahtera, tengok-tengok dah update. Dia update, Zaf dapat yang ni, the main program, bukan yang AstraZeneca. Sebab dekat Negeri Sembilan tak ada fasa untuk AstraZeneca, dia tak dibuka. Kan dekat Selangor, kat Johor dan apa negeri-negeri tertentu je kan yang ada apa open untuk sukarelawan AstraZeneca, tapi Zaf tak apply sebab Negeri Sembilan tak ada kan. So tengok-tengok Zaf dapat yang fasa yang kedua, iaitu fasa ni untuk golongan berisiko tinggi, which is Zaf dekat dalam application tu Zaf ada letak lah yang Zaf ni merupakan penghidap penyakit asma dan obes kan. So waktu tersebut Zaf macam sekejap gila kan. Sedangkan ada je relatif Zaf yang dekat KL, dekat negeri-negeri lain yang warga emas yang berpenyakit pun tak dapat lagi kan. So Zaf macam mungkinlah ini hanyalah tanggapan daripada diri Zaf bahawa mungkin Negeri Sembilan ni dia cepat sikit sebab mungkin ketumpatan penduduk dia tak sebanyak Kuala Lumpur ataupun Johor. Maybe aku tak pasti itu adalah mungkin scientific apa nombor ke apa kan. Tapi yang ni aku pasti aku agak cepat dapat. So itu dan aku siapa je aku hanyalah rakyat biasa. Celah mana pula aku boleh dapat kabel kan. Aku terkejut dapat kan. So Zaf pun pergi dekat dan tempat yang Zaf pergi ni adalah UCSI Hospital. UCSI Hospital ni belum siap lagi tau. Tadi aku first time datang, dia baru buka. Dan hospital UCSI Negeri Sembilan ni merupakan hospital yang baru sahaja dilantik ataupun dipilih untuk menjadi pusat PPV, okay? Pusat pemberian vaksin. So ini merupakan kali pertama dan memang new lagi lah. Diorang pun baru buka kaunter semua tu kan. So aku pun agak bersyukur sebab aku dapat awal 30 hari bulan Mei 2021 dan lagi 21 hari dalam 20 hari bulan kalau silap 20 hari bulan Zaf akan dapat dos yang kedua. Untuk pengetahuan semua, Zaf dapat vaksin jenis Sinovac dan rata-rata tadi dekat pusat pemberian vaksin tadi memang Sinovac lah. Kakak Zaf pun dapat juga. Dia pun dapat temu janji pada waktu yang lebih kurang sama je. So kita orang dapat vaksin Sinovac. Okay, just aku nak kongsikan pengalaman aku dengan korang. Macam mana perjalanan dia daripada mula sampai habis. First of all, just make sure sebelum korang datang tu korang dah ni lah tekan confirm untuk kehadiran korang untuk mengambil vaksin kan. So dah sampai ke situ, dia orang akan ni lah ada first phase. Dia akan minta kau scan QR code untuk dah hadir ke tempat tu dan dia akan check suhu semua. Dan dekat situ second punya stage adalah dia akan tapis dari segi pengenalan diri. Okay? Dia nak check IC, dia nak check kesihatan, bukan check kesihatan lah, dia nak tanya kau ada penyakit ke apa kan. Dia akan labelkan kau ada penyakit lah. Contoh macam aku, dia letak kat situ asma semua kan. So the third phase adalah untuk memberikan signature untuk mendapatkan satu borang tu. Diorang akan tulis isi. Tapi ini bergantung lah sebab ini adalah daripada UCSI Hospital punya perjalanan pengambilan vaksin. So aku tak pasti dekat tempat-tempat lain macam mana, adakah isi borang tu korang sendiri ke ataupun pihak hospital tu yang tolong isikan. Tapi daripada segi Zaf, dia orang yang akan tolong isikan nama, akan check apa aku ada penyakit ke, aku ni bakal mengandung ke apa kan, sebab dalam borang tu ada tunjuk kan. So dia akan tunjuk tu, Zaf akan baca semua, go through, dan kalau Zaf agree, sign, dan selepas tu Zaf akan dapatkan nombor giliran untuk pergi mendapatkan vaksin. Overall nurse dia orang memang sangat baik hati dan memang jenis yang soft spoken tau. So aku jenis senang triggered. So bila diorang cakap macam tu, so aku macam okay, tak adalah aku nak mengamuk ke apa ke kan. So the third phase dah bagi borang untuk bagi dapatkan nombor giliran. So kita akan pergi ke bilik menunggu untuk mendapatkan tunggu dipanggil masuk ke dalam bilik untuk mendapatkan vaksin. So dekat dalam vaksin tu pun doktor pun memang ni lah soft spoken, memang flow dia bagi tahu tau, even detail of the vaksin, berapa jumlah yang vaksin bakal dicucuk, jenis apa. Lepas tu dia bagi pilih lah, aku nak cucuk belah kiri ke belah kanan. Aku pilih belah kiri lah sebab aku memang right handed kan. So better dia cucuk belah yang aku jarang guna kan. Jarang guna macam boleh cabut dia tangan ni kan. So selepas saja cucuk dia pun tak ni tau, dia tak asyik pun. Aku pun tahu dah habis dah.
Dia rasa masa cucuk tu kau boleh rasa lah dia macam nyilu sikit sebab ada benda masuk dalam badan kau kan, dia besi kan, dia punya jarum tu. So bila dia cucuk, press, settle. And I was like, dah. Sekejap kan. Kemudian lepas tu dia tampal apa nama? Ni benda ni. Aku dah lupa perkataan dia. So dia tampal. And then selepas tu kita akan scan dekat MySejahtera untuk mendapatkan barcode jenis vaksin apa yang aku dapat. So kat situ dia ni lah, dia ada barcode tu, scan. Dan kita orang pun tunggu selama 15 minit, tengok ada reaksi, tiba-tiba dapat urgent punya reaction ke apa ke. Setakat ni yang Zaf hadir kat tempat tu, kakak Zaf still tak ada apa-apa kan. Memang hanya ni lah, dia sebenarnya sepanjang daripada aku cucuk vaksin tu sampai lah sekarang, hanya tangan tu rasa kebas je. Okay? Aku mengantuk sebenarnya, tapi aku rasa bukan sebab vaksin ni, sebab aku tak tidur malam tadi. Dia punya nervous malam tadi sebab sampai aku rasa macam aku nak tidur pukul 12. Tahu-tahu dah pukul 7 kan, dah pukul 6, dah subuh. Aku macam memang tak tidur-tidur kan. So selepas vaksin tu, bila aku nak patah balik pergi ke office, memang aku rasa macam mengantuk gila babi. Aku tidur jap, baru aku bangun dalam pukul 5 macam tu, aku buat video ni kan. So selain itu, selepas tunggu 15 minit, dia akan panggil nama lagi. Dia akan bagi IC kau semula dan juga satu kad. Okay, mana kad aku tadi? Dia kad temu janji untuk second punya dose. Okay, jap nanti aku cover lah kot mana-mana yang boleh. So dia akan bagi kad macam ni. Dia akan bagi tarikh, dia akan bagi dos kedua, waktu bila kau akan dapat. Adakah aku menyarankan kepada korang semua untuk mendapatkan vaksin ni? Yes, please do. Korang kalau belum daftar lagi, tolong daftar. Dan kalau korang dah dapat temu janji tu, tolong pergi. Sebab kita cuba nak capaikan herd immunity. Di sempena tu, aku nak suggestkan kepada korang, kepada semua yang tidak memahami tentang vaksin, tentang herd immunity, tentang kenapa kerajaan push untuk mendapatkan vaksin ni semua, tolong pergi tengok dekat Netflix. Okay? Coronavirus Explain. Aku malas nak cakap sebab ini bukan benda yang aku boleh senang-senang bagi tahu kat korang, sebab benda ni scientific. Okay? Benda-benda yang scientific, aku bukanlah orang yang layak untuk bercakap tentang benda tu terhadap korang. Tapi aku hanya boleh mengajak korang untuk pergi, bukakan minda, bukakan hati untuk pergi menonton Coronavirus Explain tu, dan kena tengok tu dan fahamkan kenapa kita perlu ambil vaksin. Aku sebenarnya sedih sebab pagi tadi aku post gambar tu dan aku ada jumpa beberapa komen yang agak, dia bukan gurau-gurauan tau, dia bukan level-level yang aku buat gurau ke apa tak. Dia serius yang tak nak ambil vaksin. Aku macam, jadi nak kenapa sial? So aku merayu kepada korang semua, kepada subscriber semua, tolong pergi ambil vaksin. Kalau dah daftar, dah dapat temu janji, pergi ambil vaksin. Kalau boleh dapatkan AstraZeneca, daftar. Okay, walaupun dia punya pendaftaran tu macam celaka, tak apa. Kalau korang dapat peluang, daftar, dapatkan vaksin, okay? Sebab kita cuba capaikan herd immunity ni supaya kita dapat hidup seperti normal kembali. Aku tak tahulah boleh normal kembali ke tak. Aku rasa ni new normal kan. Tapi kita cuba ikhtiar, kita cuba usahakan, okay, untuk dapatkan herd immunity ni, okay? Mungkin korang fikir, alah tak apa, aku tak nak ambil vaksin, okay? Aku tak nak ambil vaksin, aku adalah orang-orang yang tergolong dalam 30%, okay, dalam herd immunity ni, takkan terkesan semua kan. Yes, tapi in future benda ni akan jadi masalah apabila kau nak, contoh aku bagi example, kau nak pergi haji pun kau kena ada vaksin tau. Vaksin untuk coronavirus ni, okay? Kau nak pergi haji pun kena ada vaksin. Kejadah kau tak nak ambil vaksin kan? Kau tak nak pergi buat haji ke apa ke ni? Aku hanya dapat berdoa agar korang semua terbuka hati untuk pergi ambil vaksin, okay? Dapat temu janji, pergi je, okay? Tak sakit pun, benda-benda ni semua tak ada. Kebas ni pun sekejap ke, okay? Dia bergantung pada orang. Ada satu orang, ada yang mual-mual, pening, gantuk. Aku setakat ni dah berapa jam Dah 6 jam lebih. Tak ada masalah lagi lah. Mungkin malam ni baru ada efek apa ke. Tapi tolong doakan agar aku normal lah kan. Ya, itu saja perkongsian aku terhadap pengambilan vaksin aku dos yang pertama ni. InsyaAllah nanti dos yang kedua aku akan update di social media juga. Cuma aku tak ada buat video kot. Mungkin aku nak kongsikan pengalaman aku untuk second dose. Mungkin dia punya after effect ni kan. So yeah, aku harap korang semua terbuka hati untuk pergi ambil vaksin. Sebab kita cuba ikhtiar lah, kita cuba usahakan untuk mendapatkan this herd immunity ni, okay? So itu saja untuk hari ni. Thank you very much for watching. Jumpa lagi pada Zaflo yang akan datang. Thank you.